Assalamualaikum, saya Hafiz Aras. Saya akan menerangkan tentang pengenalan jiran. Tagline jiran sepakat membuburkan adalah relevan sepanjang masa. Ini kerana jiran merupakan orang yang paling hampir dengan kita, berkongsi persekitaran, tempat tinggal bersama mereka, dan sekiranya berlaku kecemasan, lazimnya jiranlah orang yang paling awal memberikan sokongan dan juga bantuan sebelum hadirnya saudara mara kita. Jiran yang baik memiliki sifat sense of belonging kepada komuniti setempat mereka. Sifat ini menyuburkan semangat ukhuwah dan perpaduan dan akan terjalin hubungan emosi yang erat antara jiran. Cuba kita bayangkan setelah kita penat bekerja ataupun belajar dan kita ingin masa kita di rumah yang selesa dan tenang untuk rehat. Jika ada kejiranan kita yang sering ada masalah dan pertengkaran, ianya sedikit sebanyak mengganggu dan menghilangkan kegirangan dan seri untuk pulang selepas waktu bekerja. Sebaliknya, jika kita mempunyai jiran-jiran yang berbudi luhur, pasti kita merasa aman dan tenteram di kawasan berkenaan. Sesungguhnya, keharmonian kejiranan membantu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat keseluruhannya. Seterusnya, membawa kepada kerukunan negara. Justru itu, kerukunan institusi kejiranan ini tidak harus dipandang ringan oleh semua pihak. Definisi jiran. Terdapat hadis Nabi SAW menyatakan, siapakah jiran kita, iaitu 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Jabatan Perpaduan Negara memberi definisi jiran pula sebagai mereka yang meliputi keluarga mereka sendiri, mereka yang tinggal berhampiran dengan rumah kita, dan mereka yang tinggal di kawasan sejiran serta kenalan kita. Manakala, Dewan Bahasa dan Pustaka pula mendefinisikan jiran sebagai orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita sendiri atau tetangga. Kejiranan pula bermaksud sebagai sifat atau semangat bekerjasama antara jiran. Ia merupakan ikatan perhubungan antara satu sama lain. Bagi masyarakat Melayu, hidup bermasyarakat atau berjiran sudah menjadi lumrah. Misalnya, dalam semua aktiviti sosial, mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Hal seperti tolong-menolong itu sendiri adalah asas kepada pembinaan komuniti dalam masyarakat. Kesimpulannya, jiran adalah orang-orang tinggal bersebelahan atau berdekatan dengan rumah kita, sekampung atau kampung-kampung sekitar atau taman-taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid Wajdi bin Jeffrey ingin menceritakan tentang kepentingan jiran dan hak-hak dan tanggungjawab jiran. Kita pergi kepada kepentingan jiran. Kepentingan jiran terdapat 4, iaitu yang pertama, Islam menyuruh berbaik-baik dengan jiran supaya kita saling membantu kerana jiran adalah orang yang paling hampir dengan kita. Budaya tolong-menolong akan bertambah subur bagaikan aun dengan tebing. Yang kedua, hubungan kejiranan yang erat boleh membantu mencipta kebahagiaan dalam hidup kita. Yang ketiga, kehidupan insan tidak sempurna dan tidak kuat jika bersendirian. Kita memerlukan orang lain dalam kehidupan kita. Akhir sekali, jika ada yang berniat jahat dan ingin melakukan jenayah, niat mereka akan terbantu kerana hubungan kejiranan yang baik akan menyebabkan masing-masing peka dan mengambil berat antara satu sama lain dan tidak membiarkan orang yang tak diingini membuat sesuatu yang mencurigakan. Kita pergi kepada hak jiran. Kategori jiran. Yang pertama, jiran yang sama Muslim dan mempunyai hubungan kerabat. Hak dia sebagai jiran, hak sebagai saudara se-Islam dan hak sebagai kerabat kita. Yang kedua, kategori jiran. Jiran yang sama Muslim tetapi bukan kerabat. Hak dia sebagai jiran, hak sebagai saudara se-Islam. Yang ketiga, kategori jiran
Jiran bukan Muslim, hak dia sebagai jiran. Okay. Seterusnya kita pergi kepada tanggungjawab jiran. Tanggungjawab jiran terdapat 8. Yang pertama ialah memberi pertolongan apabila diminta dan diperlukan. Yang kedua, apabila sakit, hendaklah diziarahi dan dibantu. Yang ketiga, mengucapkan tahniah dan gembira atas kejayaan dan kebahagiaan jiran. Yang keempat, mengucapkan takziah apabila mendapat musibah dan mengunjungi bagi memberi sokongan moral. Yang kelima, menziarahi dan mengingati jenazah jika ia meninggal dunia. Yang keenam, tidak mendirikan bangunan tinggi hingga menghalang laluan angin ke rumah jiran kecuali dengan izinnya. Okay. Yang ketujuh, jiran jangan menyakiti hati jiran. Akhir sekali, jika memasak yang ada bau-bauan, disunatkan melebihi kuah dan memberikan kepada jiran. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zahran. Saya akan menerangkan tentang masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk di Malaysia telah wujud sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. Kemajmukan kaum ini terbentuk hasil daripada kehadiran pedagang dan pendakwah asing ke alam Melayu. Kemajmukan masyarakat ini semakin menyerlah melalui pelaksanaan dasar kolonial British di tanah Melayu yang membawa maksud pekerja asing menerusi sistem Kangani dan Kangcu. Masyarakat majmuk yang wujud di tanah Melayu ketika itu menurut Furnival 1948 304 ialah satu adukan kerana mereka bercampur tetapi tidak mesra. Setiap kumpulan berpegang pada agama mereka, kebudayaan dan bahasa mereka, idea-idea dan cara mereka sendiri. Sebagai individu, mereka berjumpa tetapi hanya di pasar apabila berjual beli. Terdapat masyarakat majmuk dengan sebahagian masyarakat yang tinggal menyebelah tetapi terpisah dalam satu unit politik yang sama. Hingga dalam bidang ekonomi terdapat pembahagian tenaga buruh mengikut garis-garis kaum. Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia pada hari ini, Zainal Kling 1985 menyatakan bahawa masyarakat majmuk di Malaysia ialah satu kepelbagaian atau keragaman etnik dan budaya dalam lingkungan induk nasional berasaskan budaya peribumi. Dengan kata lain, kemajmukan dalam masyarakat di Malaysia yang telah wujud sejak sekian lama dan kekal pada hari ini harus terima sebagai ruang dan peluang untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Konsep pendidikan pelbagai budaya. Pendidikan pelbagai budaya merupakan suatu proses dalam pendidikan yang berasaskan prinsip kebebasan, keadilan, kesesamaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam proses ini, persekitaran dan peluang yang setara disediakan kepada semua pelajar tanpa mengira perbezaan etnik, budaya, kelas sosial, gender dan keupayaan mental atau fizikal mereka. Sebagai suatu proses dalam pendidikan, PPB berfungsi menerapkan prinsip dan nilai berkenaan ke dalam diri dan pemikiran pelajar agar dapat dijadikan amalan dalam hidup masyarakat. Dalam pada itu, konsep kendiri yang positif turut dibentuk dalam peribadi pelajar bagi membolehkan mereka memahami sejarah, budaya dan sumbangan pelbagai kumpulan etnik lain mempengaruhi politik dan budaya di negara ini. Oleh itu, PPB merupakan suatu proses pendidikan yang bersandarkan hakikat sebenar dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Sehubungan itu, PPB sesuai bagi tujuan meningkatkan keupayaan dalam memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat di sekelilingnya. Dalam konteks inilah PPB dilihat begitu penting untuk mengetengahkan kepelbagaian etnik, budaya, kelas sosial. Perpaduan nasional dapat dicapai menerusi model ini. Hal ini dapat dilaksanakan kerana setiap kaum dapat mengenali budaya mereka sendiri dan pada masa yang sama dapat mereka memahami budaya yang diamalkan oleh kaum-kaum yang lain. Kefahaman terhadap budaya sendiri ini penting kerana individu tersebut dapat mengekalkan jati dirinya dan pada masa yang sama wujud rasa hormat terhadap budaya kaum-kaum lain. Hal ini secara tidak langsung dapat mengelakkan daripada timbulnya prasangka antara kaum dan akhirnya dapat mengukuhkan semangat kenegaraan di dalam diri setiap warga negara. Definisi masyarakat majmuk.
Masyarakat majmuk atau pluralistik merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat, tetapi hidup terpisah kerana yang diajarkan dengan sultan, mengamalkan cara hidup, adat dan kepercayaan yang berbeza dengan bangsa lain. Berlawanan dengan masyarakat majmuk ialah masyarakat homogen, gonen. Di Malaysia, masyarakat di tanah Melayu, Malaysia pada sekitar kurun ke-19 dinominasi oleh dua bangsa yang berbeza selain daripada masyarakat Melayu yang menjadi tuan kepada wilayah tanah Melayu pada ketika itu, iaitu India dan China. Abad ke-19 adalah titik tolak penting dalam sejarah tanah Melayu. Bukan sahaja mengalami perubahan politik, tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan politik telah membawa kepada perubahan sosial, pengembangan perusahaan biji timah dan getah telah membawa kepada kedatangan orang Cina dan India ke tanah Melayu. Selain orang Cina dan India, terdapat satu lagi kumpulan pendatang di tanah Melayu, iaitu orang Indonesia yang datang dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau dan lain-lain kepulauan Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang kepentingan memelihara perpaduan dan keamanan dalam masyarakat majmuk dan cara-cara memelihara keamanan. Kepentingan memelihara perpaduan dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Keamanan dan kedamaian merupakan keinginan fitrah setiap insan, tidak kira apa bangsa dan agama. Justru itu, ia adalah hasrat bersama yang perlu dipelihara dan dijunjung selalu. Memelihara perpaduan dan keamanan dalam antara senarai kepentingan masyarakat majmuk ialah dengan wujudnya perpaduan dan keamanan, kestabilan positif dan ekonomi dapat dihasilkan. Kestabilan ini penting bagi menjaminkan kesinambungan pembangunan negara. Seterusnya, dapat mengurangkan isu-isu yang boleh membawa kepada perselisihan kaum. Semua anggota masyarakat dapat menumpukan taat setia dalam membina negara bangsa, seperti kata pepatah, berkat air kerana pembentung, berkat manusia kerana muafakat. Dapat melahirkan masyarakat dan generasi yang beradab, bertamadun dan dihormati di dunia. Justru memelihara keamanan dalam sebuah negara juga perlu dititik beratkan. Antara ciri-ciri memelihara keamanan ialah yang pertama, mengamalkan budaya masyarakat prihatin dan penyayang. Yang kedua, mengamalkan sikap toleransi serta saling faham, memahami, hormat menghormati budaya dan perbezaan kaum. Yang ketiga, cari titik pertemuan dan persamaan dalam perbezaan, bukan memperbesar-besarkan perbezaan antara kaum, agama, bangsa dan etnik. Empat, mengamalkan nilai-nilai murni yang universal dan diterima semua kaum. Lima, menggunakan peluang dan ruang yang ada bagi mempromosikan. Enam, keharmonian masyarakat majmuk seperti media masa, media sosial dan sebagainya. Seterusnya, masyarakat setempat juga memainkan peranan dalam mengukuh perpaduan kaum di negara ini. Mereka sewajarnya menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program rukun tetangga dan kempen bulan kemerdekaan untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Sebagai usaha-usaha untuk mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini memerlukan strategi dan didikan yang tidak berbelah bagi semua pihak agar dapat membantu satu perpaduan dan keamanan dalam negara ini. Assalamualaikum, saya Muhammad Adib Yon bin Susana Yon ingin menerangkan tentang langkah-langkah kerajaan dalam mewujudkan perpaduan masyarakat yang majmuk. Langkah yang pertama, kerajaan telah memperkasakan sekolah kebangsaan agar menjadi pilihan utama masyarakat majmuk untuk menghantar anak-anak mendapatkan pendidikan berbanding sekolah yang mengikut aliran etnik masing-masing. Langkah yang kedua, kerajaan juga telah memperkasakan dan membina sekolah wawasan, iaitu sekolah yang meletakkan pelbagai aliran etnik di bawah kawasan yang sama. Dengan ini, ia membolehkan setiap kaum yang berbeza untuk memahami lebih lagi tentang bagaimana cara kehidupan etnik di Malaysia. Yang ketiga pula, kerajaan juga telah memperkasakan peranan rukun tetangga. Sebagai contoh, melantik beberapa lelaki muda di sebuah kawasan perumahan untuk membuat perondaan pada setiap malam dan pada waktu yang tertentu. Selain itu, boleh juga membuat satu gotong royong bersama agar sama-sama dapat melaksanakan tanggungjawab untuk membersihkan kawasan taman.
dan ini juga boleh mengelakkan ketidakpuasan hati di antara masyarakat. Untuk dijadikan kesimpulan, masyarakat Malaysia telah mengamalkan pelbagai nilai murni hasil dari anutan agama mereka dan juga nilai murni budaya mereka. Nilai murni dan kemanusiaan yang diamalkan dan menjadi doktrin kebanyakan agama di dunia. Nilai-nilai murni ini jika dihayati akan menghasilkan masyarakat yang majmuk, yang progresif dan berperibadi mulia. Ini sudah tentu dapat membantu mewujudkan kesefahaman dan keamanan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Islam adalah agama yang murni yang menganjurkan pelbagai nilai murni yang dipanggil akhlak. Akhlak merupakan pakaian diri yang diwajibkan atas umat Islam. Melalui akhlak juga dakwah Islamiah dapat diterjemahkan. Justru itu, Islam menganjurkan umatnya pelbagai kaedah dalam menghadapi situasi kepelbagaian perbezaan. Antaranya dalam Al-Quran, Allah SWT menyarankan kaedah meniru dengan hikmah, menggunakan teknik nasihat yang baik dan berhujah dengan cara baik.